ini saya akan mengumumkan mengusulkan calon-calon. Nah, kalau boleh kita semua calon naik sini apabila saya panggil. Apabila nama yang kedua kali itu saya panggil oleh Pak. Selamat pagi, salam sejahtera semua yang hadir. Sebagai ketua pengurus, saya bagi pihak Suranjaya Pilihan Raya memaklumkan bahwa Suranjaya Pilihan Raya telah menerima kertas penerimaan daripada 6 orang calon untuk bertanding bagi pemilihan ke Dewan Undangan Negeri bagi bahagian Pilihan Raya Negeri N16 Karangmodai. Mereka telah mengumumkan kertas-kertas penerimaan mereka pada masa yang berikut. 1. Ahmad Jais bin Otong, masa 9:08 Panti Warisan. Kedua, Yakubah Han, 9:12 pagi Panti Barisan Nasional. Ketiga, calon ketiga, Nuruddin bin Luda, 9:17 pagi dari Pati Gagasan. 4. Dayangku Aisyah Humaira binti Awangku Othman Shah, 9:21 pagi dari Pati Cinta Sabar. Calon kelima, Merajoh bin Kunding, 9:25 pagi dari Pati LDP. Calon keenam, Ibrahim bin Linggam, 9:40 pagi dari Pati Usno. Saya telah menyimak kertas-kertas penerimaan tersebut dan setelah selesai disimak, saya berpuas hati tiada calon yang ditolak kertas penerimaannya. Dengan ini, saya mengumumkan bahwa calon-calon yang sah bertanding dalam bahagian Pilihan Raya Negeri N16 Karangmodai adalah seperti berikut. Calon 1, ini mengikut kedudukan dalam kertasnya, Ahmad Jais bin Otong dari Pati Warisan. Kalau boleh tepukan. Calon kedua, Dayangku Aisyah Humaira binti Awangku Othman Shah, Pati Cinta Sabar. Calon ketiga, Ibrahim bin Linggam dari Pati Usno. Keempat, Yakub Khan dari Pati Barisan Nasional. Calon kelima, Nuruddin Luda dari Pati Gagasan. Dan calon yang keenam, Merajoh bin Kunding dari Pati LDP. Bagi maksud pilihan raya ini, hari mengundi awal akan diadakan
pada 22 September 2020 dan hari pengundi pada 26 September 2020. Pusat-pusat pengundi akan dimaklumkan seperti di Bolang 8 yang akan diwatakan dan dipamerkan di pusat-pusat pengundian yang ditetapkan. Sekian dan harap maklum. Terima kasih. Surprise kembali oleh masuk tengah-tengah. Bang, bagi dulu. Calon kejap kita bagi depan dulu calon. Depan dulu, kamera dulu, kamera dulu. Phone dulu ambil. Handphone dulu. Tuan pengarah tengah. Oh. Tuan pengarah tengah. Ambil dah. Ambil dah awak. Okay. 6 soy. Kalau dah okey dah. Bagi tahu Tak apa, ambil dulu depan. Ambil dulu. Ambil. Dia nak masuk paper. Tak apalah kita bagi sikit. Dah depan, okey. Okey, ngam ke? Okey, depan. Sekejap. Kejap. Pegawai, kejap. Kejap. Pegawai, kejap. Kejap ya, kejap. Okey, baik. Seperti yang diumumkan oleh Dayang Mas. Boleh buka mas tak? oleh Berapa 1 meter dah? Buka mas, buka mas. Buka Mas. Masuk ke dalam. Okey. Okey, baik. Seperti yang telah diumumkan tadi oleh pegawai pengurus N16 Karamunai iaitu Thomas Logijin, beliau sebentar tadi mengumumkan bahawa sah 6 penjuru akan bertanding pada Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16 Karambunai ini, dan ia menurut turutan dalam gambar iaitu nombor 1 merupakan calon daripada warisan Ahmad Jais Potong, turutan nombor 2 iaitu Parti Cipta Sabah Dayangku Aisyah Humaira Osman Shah, seterusnya daripada Parti USNO Ibrahim Linggam, seterusnya daripada Barisan Nasional Datuk Yaakubahan, diikuti oleh daripada Parti PJRS iaitu Nerudin Ludah, dan nombor 6 iaitu daripada Parti LDP iaitu Datuk Seri Marajuh Unding. Okey. Jadi ke-6 ini merupakan sah bagi Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16 N16 Karambunai. Jadi anda boleh tonton sekiranya anda merupakan pengundi di bawah N16 Karambunai ini. Ini merupakan 6 calon yang telah disahkan oleh SPR melalui sidang media sebentar tadi. Pakailah mic. Okay. Boleh ke dalam? Dalam boleh ke? Boleh ke? BN9. Sebelah kanan nak mau nampak background ni. Nama calon sini tu. Sini. Sini. Nampak background. Kan, jam. Mana jap. Baik, belum. Belum. Mike Matai, wow, 6 penjuru pecah 3 undi PN warisan menang. Okey, baik. Tadi seperti yang disahkan oleh SPR, ia merupakan pertandingan 6 penjuru.
Okey, jadi kita sedang menunggu untuk interview Datuk Yaakobahan. RM19.500 yang nampak. Masuk ke dalam lah. Bayar. Tes. Okey, tes. Okey, Datuk. Komen sikit selepas penamaan calon ni macam mana gerak kerja Datuk selepas ni, apa yang Datuk tumpukan dan offer kepada Dun Karambunai sendiri? Okey, alhamdulillah penamaan calon telah berjalan dengan lancar. Kerjasama yang diberikan oleh semua pihak, terutamanya pihak Suruhanjaya Pilihan Raya, amat-amatlah membantu dan berkhidmat dengan baik untuk kelancaran penamaan calon. Dan sebentar tadi telah pun diumumkan bahawa semua pencalonan hari ini telah diterima, tidak ada yang ditolak. Jadi hari ini di kawasan Dun Karambunai kita akan menghadapi pertandingan 6 penjuru di antara calon-calon Barisan Nasional, Warisan, LDP, PCS, Gagasan dan USNO. Kita sesama kita ni adalah semuanya rakan, namun sebagai parti, mewakili parti, kita mempunyai alat tuju masing-masing. Kita di Karambunai ini khususnya, kita akan berkempen sehabis baik bermula dari kita keluar dalam dewan ini, kita akan memulakan kerja. Saya hari ini padat dengan program-program ceramah yang telah pun kita tetapkan. Saya akan membanyakkan gerakan, bertemu seberapa ramai pengundi yang saya mampu, dan kita bagi pihak Barisan Nasional akan membawa isu-isu berkenaan dengan yang berkepentingan rakyat, khususnya di kawasan Karambunai ini, yang mana kita sedia maklum bahawa kawasan Karambunai ini adalah kawasan urban dan suburban. Sudah tentulah dalam kawasan urban, kawasan bandar ini banyak isu-isu yang berkaitan dengan kemudahan asas, perkhidmatan dan ekonomi. Begitu jugalah di kawasan suburban yang mana kawasan agak jauh dari kawasan bandar, memerlukan banyak perhatian dari segi pembangunan infra terutamanya. Kita insya-Allah akan bekerja untuk rakyat Karambunai ini. Jika saya terpilih dan Barisan Nasional menjadi kerajaan pada 26 hari bulan, saya akan menawarkan tulang 4 kerat saya untuk berkhidmat kepada rakyat. Saya tidak akan berjanji bulan dan bintang kepada rakyat di kawasan ini, tetapi itulah tulang 4 kerat saya akan gunakan kepada rakyat. All the best. Ini apa? Tuan Ahmad. Okay, thanks semua. Thanks. Okey, terima kasih Datuk. Thanks. Okay, bye-bye. Tak boleh. Alright. Macam mana fokus bagi warisan pula kali ni di Karambunai? Macam mana gerak kerja, macam mana melihat 6 penjuru kan kali ni? Okay, alhamdulillah. Saya melihat kawasan Karambunai ini bagus jugalah kalau ada 16. Jadi ini menunjukkan satu mungkin ramai yang
mencalonkan dirinya. Jadi bagi saya pihak warisan saya tidak ada masalah. Yang penting kita menjaga silaturahim antara kita. Itu yang menjadi keutamaan kita lah. Saya tidak banyak komen. Jadi saya harap rakan-rakan saya yang menjadi calon, jadi insyaallah. Jadi saya harap semua ni menunjukkan kebaikan ataupun untuk kemajuan lah itu di kawasan Karambunai ini. Sebelum ni kursi ni warisan yang pegang juga kan. Jadi adakah memang yakin akan kekal milik warisan juga selepas ini ataupun macam mana? InsyaAllah. Sebelum ni memang warisan, tapi yang mandangkan Dun Darau ada. Jadi ahli dun undangan negeri yang ada di sini ke tanding di Darau. Jadi saya diberi mandat di sini, insyaAllah saya akan melakukan yang terbaik untuk saya, untuk masyarakat khususnya di Karambunai ini. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak. All the best. Dayang. Dayang. Okay, only female and youngest. Boleh kenalkan diri dulu? Kenalkan Okay, nama saya Dayang Kawasya Humaira binti Eki Osman Shah, umur 24 tahun. Merupakan calon yang termuda dalam untuk PCS ya. Boleh komen sikit macam mana, ialah muka baru dan paling muda sendiri. So macam mana mungkin berkempen ataupun fokus lain daripada yang lain? Bagaimana sendiri daripada Dayang sendiri? Bagi saya masalah masih sama. Jadi masalah masih sama walaupun kebanyakan kompetitor saya berpengalaman yang cukup, tapi itu bukan halangan lah. Jadi dari segi kempen tu mesti berbeza lah daripada yang lain. Berbeza yang macam mana tu mungkin? Boleh kongsikan sikit? Tunggu. Biar offer untuk Karambunai kali ini sebagai anak muda mungkin? Peluang pekerjaan. Kebanyakan anak-anak muda masih kurang peluang pekerjaan. Jadi itu adalah penting untuk anak-anak muda. Tapi bukan untuk fokus untuk anak-anak muda, tetapi kebanyakan dari umur lain pun banyak belum ada kerja. Jadi itulah fokus utama. Dan juga air yang bersih untuk penduduk Karambunai dan penempatan. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih. All the best. Yes. Comel awak ni. Baik-baik kan? Okey, Tok, menjadi salah seorang daripada 6 calon DUN ni kan. Komen sikit macam mana tahap keyakinan, tahap persediaan lah juga. Alhamdulillah. Terlebih dahulu terima kasih kepada semua media yang hadir pada hari ini dan terima kasih kepada SPR. Perjalanan yang sangat profesional, pengurusan yang dijalankan daripada pagi sehingga hari ini nampak kematangan dalam proses pilihan raya. Bagi saya merupakan pertama kali berkecimpung dalam politik. Selama 18 tahun involved dalam NGO sahaja. Tapi kali ini perjuangan ini adalah untuk rakyat. Cuma pesanan saya ucapkan tahniah kepada semua sahabat-sahabat yang sudah melepasi pencalonan dan selamat berjuang untuk mereka dan selamat berkempen. Dan saya juga ingin sarankan kepada pengundi-pengundi di luar, mana-mana parti atau mana-mana yang terlibat di dalam kempen, marilah kita berkempen dengan cara yang lebih matang, dengan lebih bersih, berpolitik dengan lebih kaedah yang lebih moden, iaitu tidak memerlukan parti lain, tidak memerlukan pribadi kepimpinan-kepimpinan lain yang sudah lalu kita tukar. Biar kita berpolitik dengan cara yang lebih profesional, iaitu kita tunjukkan kepada rakyat apakah matlamat perjuangan kita untuk rakyat, apakah yang kita lakukan untuk rakyat. Biar rakyat buat pemilihan. Kerana saya yakin dan saya faham dan saya tahu rakyat sekarang lebih bijak memilih siapa pemimpin yang boleh membangunkan. Kita jangan burukan parti sesiapa sekalipun, kita jangan burukan pemimpin. Dan bagi saya perjuangan ini adalah untuk rakyat, ada baiknya biar rakyat menilai. Selamat berjuang untuk semua. Macam Datuk sendiri lama dalam NGO, apa yang membuat Datuk sendiri mahu bertanding kali pertama akan terlibat dalam politik kali ini? Macam mana? 18 tahun saya terlibat dalam NGO. Tidak saya berminat dalam berpolitik. Tetapi COVID-19 mengubah persepsi saya terhadap perjuangan ini. Kerana sewaktu COVID-19 saya bergerak di 110 kampung di seluruh Sepanggar. Saya bergerak dari rumah ke rumah menghantar bekalan makanan. Saya nampak derita rakyat, saya nampak kemiskinan rakyat, saya nampak permasalahan rakyat lebih jelas kerana saya yang turun padang. Oleh sebab demikian saya mengambil langkah ini adalah untuk pemulihan ekonomi rakyat itu sendiri.
saya ada pelan untuk pulihkan ekonomi rakyat dan juga pulihkan ekonomi belia. Kerana untuk tujuan sebagai menjadi wakil rakyat ini adalah pertama sekali bagaimana kita memulakan rakyat dari jurang kemiskinan. Macam mana kita boleh membawa belia kepada satu tahap ekonomi ada peningkatan. Kerana saya yakin jikalau ekonomi belia itu ditingkatkan, jurang kemiskinan itu dapat dikurangkan, ini akan menjadikan kawasan itu akan lebih berdaya maju, ekonominya akan meningkat. Dan kita dapat melihat rakyat akan hidup lebih harmoni. Jikalau ada lagi permasalahan seperti COVID pada masa akan datang, tidak rakyat meminta bantuan yang begitu banyak kerana mereka juga boleh berdikari secara sendiri. All the best. All the best. All the best. Yeah, thanks. Okay. Ibrahim. Ibrahim. Tu. So lagi. Narudin. Sini. Sini Tuan. Okey. Mungkin boleh cerita sikit fokus ataupun apa tawaran-tawaran baru untuk Karang Bunai sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pihak media kerana memberi ruang kepada saya untuk mengetengahkan isu yang bakal saya bawa di dalam kempen nanti. Pertama sekali adalah soal ekonomi di Dun Karang Bunai ini. Sebenarnya KKIP itu adalah terletak di Dun Karang Bunai. Tetapi ekonomi anak-anak yang berada di Dun Karang Bunai ini begitu merosot sekali dan boleh dikatakan tidak diambil peduli. Kerana industri di Dun Karang Bunai ini adalah industri yang terbesar di Sabah seperti Selangor. Tetapi tidak ada pemimpin-pemimpin yang sebelum ini mengetengahkan bahawa orang-orang yang berada di Dun Karang Bunai ini, anak-anak yang berada di Dun Karang Bunai ini yang tidak bekerja, tidak diberi peluang oleh mereka. Tertamanya sekali kilang-kilang ataupun subsidiary company kerajaan. Ya, itu fokus utama ekonomi lah. Ekonomi. Yang kedua, saya adalah anak Jati Karang Bunai dan saya ingin menunjukkan kepada anak Jati Karang Bunai bahawa kita ini boleh. Kita boleh bersaing di persada politik sama rendah dengan orang lain dan sama tinggi juga dengan orang lain. Kerana Karang Bunai terkenal dengan resort, tapi ekonominya sangat merundung. Itulah sebab kenapa saya bertanding. Dan saya sebenarnya ingin membawa satu politik yang harmoni, bermakna politik-politik, kawan tetap kawan, saudara tetap saudara. Okey. Terima kasih. Apa nak tanya si Jo? Kenapa Husno bertanding di Dun ini? Apa yang First of all saya nak beritahu sebenarnya saya Presiden Husno. And then kami telah meletakkan calon lebih daripada 50 di seluruh Sabah ni. Tetapi ramai orang tidak perasaan. Sampai di sini pun orang tanya, kenapa pula ada Husno, dia kata. So ditanya saya kenapa nak letak. Kenapa nak letak? Sebab kita sudah bagi peluang terlampau lama kepada Barisan Nasional untuk orang bilang memastikan bahawa kebajikan rakyat khasnya Sabah terurus dengan baik. Tetapi nampaknya Sabah masih lagi dikategorikan sebagai negara yang termiskin. Sebab isu utama dia orang datang untuk bangunkan Sabah untuk nak beri orang bilang yang terbaik kepada Sabah. After 22 tahun lebih masih lagi. And then kita bagi peluang pula untuk warisan. Selepas itu apa yang jadi, janjinya semua tak ditepati. Jadi sebagai Presiden Parti, untuk buat masa sekarang ni kami belum lagi, mungkin selepas 1-2 hari ini kita akan lancarkan manifesto. So kita punya manifesto akan kita lihat nanti. So sebagai calon di Karang Bunai, saya rasa isu yang sama juga seperti yang saya nyatakan tadi itu, kegagalan dua parti ini yang terbesar yang mungkin kita akan cuba lawan dalam pilihan raya ini, insyaAllah dengan kekuatan dan yang kami ada, kami akan menang, insyaAllah. Terima kasih banyak. Thank you. Tuan. Good luck. Bye-bye. Ayo kita. Okey, baik. Terima kasih pada anda semua yang masih setia menonton live MGTV. Okey, seperti yang diumumkan tadi oleh pengurus pilihan raya iaitu Thomas Logijin sah bertanding 6 penjuru bagi
N16 Karambunai ini, iaitu melibatkan calon daripada Barisan Nasional, Warisan, Parti Cinta Sabah, PJRS, USNO dan juga LDP. Dan tadi Malaysia Gazette telah pun habis menemu ramah ke semua ke-66 calon tersebut. Kepada anda yang terlepas, boleh pergi semula ke Facebook MGTV untuk melihat ulangan Facebook Live ini, dan juga jangan lupa turn on notification anda kerana sepanjang 2 minggu berkempen sebelum pilihan raya negeri pada 26 September nanti, kami akan terus berada di Kota Kinabalu dan juga rakas tugas berada di Tawau bagi membawakan kepada anda perkembangan sekitar PRN ke-16 pada kali ini. Apapun kepada anda untuk membaca berita penuh, boleh pergi terus ke portal kami di www.malaysiagazette.com, dan juga sebarang perkembangan pada hari ini saya akan maklumkan daripada masa ke semasa. Dan sebentar lagi, sekitar 3 hari nanti, dijangka akan diadakan satu sidang media oleh pengerusi SPR mengenai perkembangan hari penamaan calon pada hari ini. Apapun, terima kasih kepada anda yang menonton. Teruskan setia bersama MGTV. Sekian sahaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.